لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang bahagia Dr. Mazlan maupun sisi keluarga, para hadirin tetamu majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita di dalam agama yang suci dan mulia ini, yakni agama Islam, dan mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang beriman, yang taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak sentuh tentang satu tajuk, iaitu hijrah. Jadi hari ini 11 Muharram, kemarin 10, hari ini 11. Jadi hari-hari yang masih lagi disunatkan kita berpuasa kalau mampulah. Dan juga bulan Muharram ini adalah bulan yang memang dituntut berpuasa. Bukan sahaja pada 9, 10, 11, tapi bahkan kalau mampu sebulan pun bagus. Sebab apa? Bulan haram adalah bulan yang dituntut kita membanyakkan berpuasa sunat. Baik, kembali kepada hijrah yang kita selalu disebut ma'al hijrah. Ma'al hijrah, apa dia? Ma'a tu bukan ma'al, ma'a al hijrah. Bila gabung sekali dia jadi ma'al hijrah. Dia asal dia ma'a dan al hijrah. Ma'a ni maknanya bersama ataupun beserta. Al-hijrah tu hijrah. Al-hijrah berasal dari perkataan asal dia hajara, yahjuru hajran wa hijratan, iaitu daripada perkataan hajara ni makna dia tinggal, yahjuru meninggalkan, hajran hijrah iaitu tinggal ataupun meninggalkan. Itu makna hijrah. Ha besar iaitu ha simpui. Kalau ha kecil dia jadi hajar. Hajar maknanya batu, kan? Ataupun dalam kataan lain hajar maknanya kita tahan sesuatu perkara, kita tahan. Itu dipanggil hajar. Tapi yang ni ha simpui, hajar. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita balik kepada makna asal hijrah itu ialah tinggal, iaitu meninggalkan sesuatu kepada sesuatu, daripada sesuatu kepada sesuatu. Maknanya kita tinggal satu tempat, pergi ke satu tempat. Kita tinggalkan satu perbuatan, kita pindah kepada perbuatan yang lain. Itu dipanggil hijrah. Jadi sebab itu Nabi SAW telah menegaskan kepada kita lama dah, tuan-tuan dan puan-puan, la hijrata ba'dal fathi, kata Nabi. Tak ada hijrah selepas pembukaan kota Makkah ni, tak ada dah. Tak ada hijrah yang dalam bentuk meninggalkan kampung halaman, dalam bentuk tinggal rumah kediaman pergi tempat lain, tu tak ada lah.
Tidak dituntut lagi dah, kecuali pada kes-kes tertentu. Kalau anda kata contoh ni, kita duduk dalam negara kafir harbi, yang tu boleh dituntut kita pindah lagi. Tapi kalau dah kita berada dalam negara sendiri, la hijrah, tidak ada lagi tuntutan hijrah dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa yang kita nak ambil daripada pengajaran hijrah ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apa yang dipesankan oleh baginda Nabi SAW, yang Nabi sambung tu, lakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi dalam pengertian hijrah yang masih lagi wujud ialah jihad dan niat. Dua tu yang Nabi SAW tekankan kepada umat baginda. Hijrah yang kata tinggal tempat kediaman, tinggal kampung halaman, memang tak ada. Tetapi dalam konsep hijrah iaitu berjihad dan niat, yang itu Nabi SAW sendiri tekankan kepada kita, yang itu masih ada. Maknanya kesungguhan, hijrah, kesungguhan, meninggalkan suatu kesungguhan yang lain kepada kesungguhan yang lain, meninggalkan jihad ke arah yang lain kepada jihad yang lain. Sebab apa? Kalau kata hijrah ni, kita keluar, tinggal daripada tempat asal kepada tempat lain. Jihad, kita tinggal daripada jihad yang ada sekarang kepada jihad yang dikehendaki oleh agama. Dan jihad ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia banyak jenis. Memanglah kalau kita faham pada jihad yang pertama tu, iaitu jihad fi sabilillah, iaitu berperang, memerangi kufar, angkat pedang, yang itu yang pertama dalam konsep jihad. Tetapi konsep jihad ini dia luas, sehinggalah kepada jihad memerangi hawa nafsu sendiri juga adalah jihad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konsep ini kita kena faham bahawa hijrah ini juga ada dua, terbahagi kepada dua. Pertama, hijrah mahmudah, yang kedua hijrah mazmumah. Dia sama juga macam konsep-konsep yang lain. Hijrah mahmudah iaitu hijrah yang terpuji. Yang kedua, hijrah mazmumah iaitu hijrah yang dicela atau yang tercela. Ada jenis hijrah kalau kita buat memang terpuji, mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu, kalau kita buat dia tercela dan boleh membawa kepada dosa dan sebagainya. Jadi dalam konsep jihad ini, kita balik kepada yang pertama yang Nabi sebut tadi, dua perkara, iaitu jihad dan niat. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu jihad. Sebab kita sebut tadi hijrah kan, hijrah ni makna tinggal. Bila mana sebut mazmumah, mahmudah, yang terpuji dan tercela, ada benda yang kita hijrah yang terpuji, ada benda yang kita hijrah dia jadi tercela. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah sebut bahawasanya kaum aku, ya Allah, kaum aku telah meninggalkan ajaran agama yang aku bawa ni. Maka Nabi Ibrahim sebut yahjurun, mereka hijrah. Hijrah daripada apa? Hijrah daripada ajaran agama. Juga dalam hadis Nabi juga sebut ada orang hijrah daripada Al-Quran. Kalau hijrah kepada Al-Quran itu baik, tapi kalau hijrah daripada Al-Quran itu tidak baik. Maknanya hijrah daripada Al-Quran ialah meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Quran itu juga hijrah, tuan-tuan. Lah ni kita tengok kita hijrah jenis apa. Kalau kita tinggalkan Quran juga kita telah berhijrah, maknanya daripada Quran kepada yang lain.
Ada orang memang dah ada orang memang berhijrah meninggalkan Quran bila mana dia baca Quran lebih sedikit daripada baca akhbar. Maknanya dia telah hijrah daripada Quran kepada akhbar. Kalau dia baca Quran lebih banyak daripada akhbar, maka dia hijrah daripada akhbar kepada Quran. Itu maksud dia. Kalau kita lebih banyak pergi pasar malam daripada masjid, maknanya kita dah hijrah daripada masjid ke pasar malam. Sebab apa? Sebab meninggalkan yang baik kepada yang kurang baik itu hijrah. Maka ada hijrah mahmudah, ada hijrah mazmumah. Tuan-tuan dan puan-puan nanti Allah Subhanahu Wa Taala, orang perempuan tak apa, dia tak dituntut sangat solat berjamaah, di rumah pun lebih dah afdal. Orang lelaki esok masjid akan tanya di hari akhirat, mana kamu? Kamu hijrah ke mana? Hijrah ke sini atau hijrah dari sini? Sebab yang itu juga di antara perkara-perkara yang kita kena ambil kira pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mati ini dia tak ada waktu untuk kita nak tetapkan dia. Dalam sehat pun ada orang mati, dalam sakit pun ada orang sihat balik. Kita tak tahu bila mana kita nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persiapan untuk itu wajib kita kena sediakan. Maka pada hari ini dalam konsep hijrah ni kena tengok juga kita ni hijrah dari mana atau hijrah ke mana. Kalau dari yang baik kepada yang kurang baik, hijrah kita mazmumah. Kalau dari yang kurang baik kepada yang baik, maka hijrah kita mahmudah, hijrah yang terpuji. Maka di antara perkara yang kita kena tengok juga ialah tentang jihad yang Nabi kaitkan dengan hijrah tadi, kesungguhan kita. Kesungguhan ni ada kesungguhan yang juga terpuji, ada juga kesungguhan yang tercela. Sama. Kita pulun kan, jahada ni, jihad ni makna orang Kedah kata pulun. Orang Penang kata sopa. Jihad maknanya pulun, bersungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, tu jihad daripada perkataan jahada. Jadi apa yang patut kita pulun, apa yang patut kita sungguh-sungguh dalam mengaplikasikan konsep jihad ini. Memanglah kita nampak kalau yang baik ini bersungguh-sungguh dalam amal ibadat, kan? Bersungguh-sungguh dalam ibadat, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan yang lain tu hak dunia tu kita bersungguh-sungguh untuk mencari kehidupan dunia, tetapi menurut kadar yang tidak menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang itu juga dibenarkan dan memperoleh ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita tengok balik kepada bersungguh-sungguh dalam amal ibadat, memang perkara ini dituntut. Dan kalau kita tengok para sahabat juga radhiyallahu anhum ajma'in, memang sangat rajin beribadat, dan mereka juga termasuk dalam orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat. Dan ibadat mereka dengan ibadat kita pada hari ini memang dah sangat-sangat berbeza, jauh dah berbeza. Ibadat para sahabat dengan ibadat kita pada hari ini. Dulu ni sahabat kalau qiyamul lail ni biasa. Kita ni kalau qiyamul lail tiap-tiap malam kadang-kadang jadi luar biasa. Kalau tiap-tiap malam, ada orang masih boleh buat, tapi ada orang memang tak boleh buat langsung. Sebab dia sibuk dengan benda lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak bersungguh-sungguh beribadat juga kita kena ingat, ibadat yang kita nak buat itu mestilah berasaskan kepada ilmu yang betul. Sebab apa? Sebab para ulama pernah pesan kepada kita, kam min amilin,
yub'iduhu amaluhu min rabbih. Berapa ramai orang yang ahli ibadat, ahli amal, tetapi amal dia menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Yang ini yang kita tak mau. Jihad jenis ni yang kita tak mau. Berapa ramai orang yang beribadat, beramal, tapi amalan dia menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana jadi macam tu? Bukan lagi banyak beramal mendekatkan dia kepada Allah, tapi lagi banyak beramal menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu dalam konsep apapun mesti ada kesederhanaan. Dalam konsep jihad pun kena ada kesederhanaan. Sebab itu kalau kita tengok golongan ISIS, mereka memang konsep asas mereka jihad. Buku-buku yang mereka baca semua bab jihad, tetapi jihad mereka dah tersasar daripada landasan yang sebenar. Bunuh orang cara tak betul, bakar orang, apa semua. Islam tidak ajar jihad yang macam itu, walaupun kepada orang kafir. Akhirnya bila benda itu menyalahi konsep yang asal, yang sebenar, dia tak dapat ganjaran daripada Allah. Bukan jihad itu, kesungguhan itu mendekatkan pada Allah, bahkan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang punya rajin buat ibadat, kita tengok punya rajin, semayang pergi masjid berulang-ulang, semayang sunat sampai tak ada sunat pun semayang lagi. Pernah juga kita tengok, dan pernah juga kita tegur tu kerana sayang. Contohnya hari Jumaat. Hari Jumaat ni bila kita dah masuk masjid, bila dah azan, tidak ada lagi solat sunat kecuali hanya 2 rakaat, iaitu tahiyatul masjid. Masuk semayang duduk sebelah. Dia buat dah masuk dah, bila dah azan dia masuk buat 2 rakaat, lepas 2 rakaat bangun lagi buat 2 rakaat. Yang itu dah haram. Itu yang amalan yang tidak dikira pahala. Sebab apa? Sebab buat tanpa ilmu. Dia tak tahu, kata dia ingat nak buat ibadat, dah masa free semayang. Dah ada waktu ketikanya haram semayang. Tapi ada pula yang jenis semayang, tapi bacaan dalam semayang pun masih lagi ditampukan. Oh, yang ini tak nak. Yang ini bukan mendekatkan pada Allah Ta'ala dengan amal ibadat, tetapi menjauhkan dia daripada Allah, kerana beribadat dengan kejahilan itu juga tidak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena menuntut ilmu, kan? Sebab itu dalam kesungguhan kita beribadat, kena ingat kita jangan buat ibadat dengan membuta tuli tanpa berasaskan kepada ilmu yang sebenar. Syaitan ni tuan-tuan, dia, kita dah sebut dulu, saya ingat kuliah di sini juga, pintu syaitan ni ada 10 pintu utama untuk kita. Syaitan senang masuk dalam diri kita, dia ada 10 pintu. Tapi bukan pintu macam rumah kita. Dalam kuliah yang lama dah, tapi tak tahulah, kalau tuan-tuan makan belacan banyak memang tak ingat dah, ya. Jadi ada di antara sifat-sifat kita itu membuka pintu kepada syaitan masuk dalam diri kita, iaitu di antaranya al-hirsu, iaitu sifat halubah. Yang kedua sifat at-tama'u, iaitu sifat tamak. Itu kita kata dalam kita nak pulun nak buat ibadat, kalau sampai timbul loba itu membuka pintu syaitan untuk masuk dalam diri kita. Kalau kita nak kuat, nak pulun buat ibadat, tapi jangan buka pintu syaitan untuk masuk dalam diri kita. Punya loba, nak buat ibadat ni sampai terlalu haloba. Bila datang sifat haloba tercela yang al-hirsu itu, kita dah buka pintu syaitan masuk dalam diri kita. Bila syaitan masuk,
Dia ada link dia, saraf dia yang dia akan rosakkan dalam diri kita. Tak kira dengar apa saja fadilat semua nak buat. Tuan-tuan, tak boleh semua macam tu. Dah main mengaji ni, lubang untuk ilmu, alhamdulillah. Bila kita ada keinginan untuk ilmu, itu baik. Tapi kalau hal loba sangat untuk mendapatkan ilmu, mungkin kita membuka pintu syaitan dalam diri kita. Ingat, ada orang dah main mengaji dah dah. Tak apa lah. Dia tak puas hati lagi, tak cukup, balik-balik rumah tu terus buka YouTube pula, mengaji dalam YouTube pula. Ini nak pulun mengaji sebab apa? Terlalu haloba untuk mendapatkan ilmu. Ingat, ketikanya ada haloba itu membuka pintu syaitan dalam diri kita. Akhirnya syaitan kata, dengar kau ni. Akhirnya kita dapat guru yang salah. Tu kita kata tak kena gaya. Dalam kesungguhan kita nak beribadat, kita membuka satu pintu syaitan juga. Dalam kesungguhan kita nak menuntut ilmu, kita membuka satu pintu syaitan. Sedangkan pintu dia banyak lagi. Al-amalu, angan-angan, bercita-cita panjang, itu juga salah satu pintu syaitan yang dia boleh masuk dalam diri kita. Ada tak yang saya tengok beberapa orang kawan, dia loba nak mengaji bagus kan, menuntut ilmu ni baik, tapi dia loba dia tu loba yang tidak terkawal, sehingga dia tak kira mana saja ada ustaz kata ustaz, dia nak dengar. Bila dia nak dengar, akhirnya dia menilai dengan penilaian diri dia sendiri, nafsu dia sendiri, tanpa penilaian ilmu yang benar. Akhirnya dia dengar ustaz ni, dia seronok. Yang ustaz dia duduk main mengaji selalu ni, di tempat dia duduk mengaji tu, dia dah tak seronok. Akhirnya dia tinggal ustaz ni, dia pergi ustaz ni. Dan ustaz ini membawa fahaman yang berbeza daripada fahaman para sahabat, fahaman ahli sunnah yang sebenar. Akhirnya dia sendiri tersesat jalan. Ada dah orang macam ni, tuan-tuan. Memang kita ni, kalau kita orang awam, peringkat pertama kita tak boleh nak nilai yang mana paling baik, yang mana betul, mana salah. Peringkat mula. Sebab itu mengaji ni, tuan-tuan, benda yang kita kena letakkan dalam hati kita untuk nak dapat ilmu yang benar, yang Allah Ta'ala redha, niat kita. Bukan kita main mengaji nak dengar, kalau ada ustaz seronok aku terus, ustaz tak seronok aku tak main dah. Ni dah ada sifat tak baik dalam hati kita. Akhirnya syaitan masuk. Dia kata ustaz ni seronok, syaitan dia kata. Akhirnya ustaz seronok tu tak bawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu ada seorang ustaz belah Pulau Pinang ni juga. Memang kuliah dia seronok, orang ketawa, memang orang gelak mampu. Tapi dia, ustaz tu sendiri minta maaf, dia tidak ada ilmu yang cukup untuk asas kepada